TV KPM. Makan ke belum? Dah. Nak kita cari satu Sri pentas ni. Berpeluh saya, Cik Linda. Manalah, hai. Ni ayam kita. Yelah, Cik Linda. Kenapa dekat sini ni? Hai cikgu. Hai. Oh, ayam ni dah cari Syun dulu rupanya. Kenapa cikgu cari kat ayam ke tadi? Nombor satu Sri pentas saya cari. Berpeluh saya. Pagi-pagi dah sampai dah cikgu. Kan? Kita pun dah berbual tadi, buat sikit, dah makan-makan dah. Okey, kepada mereka yang menonton di rumah, anda sedang menonton Teroka di TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Haslinda dan juga Cikgu Zati. Tetapi sebelum tu cikgu, kita kena sentiasa amalkan SOP bagi menangani penularan COVID-19 seperti kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Ya, jarak di antara kita pun kena jaga cikgu. Macam ni, kira ada lebih daripada 1 meter kan, dan pakailah pelitup muka. Okey, baiklah cikgu, jom kita amalkan SOP. Bolehlah pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Saya pun nak pakai sekali cikgu. Okey. Itu. Ayam pun nak pakai sebenarnya tapi tak sempat lah, tak ada tangan, kesian. Okey. Baiklah cikgu, jom kita buka pelitup muka. Okey. Disebabkan kita berada di jarak yang sesuai, lebih daripada 1 meter, bolehlah kita buka pelitup muka. Dan bila buka ni kena simpan di tempat yang sama. Macam kita semua ada bekas khas untuk simpan pelitup muka. Jangan letak atas meja, atas lantai, dekat ayam. Jangan. Simpan dalam bekas khas untuk menjaga kebersihan. Baiklah cikgu, sekarang kita dah nampak dah muka-muka kita yang sangat cantik jelita. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Siti Nur Haslinda binti Mat Saleh. Boleh panggil saya Cikgu Linda. Dan saya merupakan tenaga pengajar daripada Kolej Vocational Datuk Lela Maharaja Rembau. Saya dalam bidang ni dah hampir 8 tahun, Sean. 8 tahun. 8 tahun dalam bidang agroindustri ternakan poultry. Okey, terima kasih cikgu. Dan cikgu pula? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Cikgu Nur Izzati binti Abdul Kadir. Saya merupakan tenaga pengajar bagi program agroindustri ternakan poultry dari Kolej Vocational Datuk Lela Maharaja Rembau. Telah mengajar dalam bidang ni selama 5 tahun. Dah 5 tahun dah. Okey, terima kasih cikgu. Dan kita pun sudah berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan tetamu khas kita yang berada dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai, selamat pagi. Okey, baiklah. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Anda kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Syafiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiq Imran bin Nur Azham. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Nur Syahira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Nazli. Okey, terima kasih. Kita juga ada Aizat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Aizat bin Muhammad Isa. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita juga ada Ama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amar Rafai bin Nizam. Okey, kita juga ada Hakimi. Faiz Hakimi. Faiz Hakimi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz Hakimi bin Muhammad Samsul Bahar. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir, Nur Sakini. Sakani. Maaf ya, Sakani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Sakani bin Barsih.
Okey, baiklah. Adakah anda bersedia untuk penerokan kita pada pagi ini? Bagilah thumbs up kalau anda bersedia. Okeylah, ada sikit. Okey, baik. Okey, cikgu, sebenarnya apa yang kita akan teroka pada hari ini, cikgu? Okey, hari ini kita akan teroka mengenai pengurusan kesihatan poultry. Tapi sebelum itu saya nak beritahulah apa itu poultry. Ya. Jadi poultry ini adalah haiwan yang berkaki dua, berbulu pelepah, bertelur ataupun senang kita cerita sebagai unggas lah. Tapi yang kita ternak. Contohnya seperti ayam, kita juga ada itik, angsa, puyuh dan sebagainya lah. Itu je poultry. Itu saja poultry. Sebelum ni saya tak tahu, cikgu. Saya ingatkan poultry itu burung je. Bukanlah? Bukan. Okey. Baiklah, kepada mereka yang menonton di rumah, anda pun dah tahu apa itu poultry. Tetapi sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan poultry, apa kata kita... ada tu. Okey, tapi sebelum tu, lupa pula. Okey, di sana tu ada nampak tak? Itulah kad. Ya, kad. Okay. Boleh tak saya dapatkan satu kad, cikgu? Satu, okey. Ini dia. Ini adalah sempena Hari Guru ataupun kempen Hari Guru. Biasanya Hari Guru itu akan berlangsung setiap tahun, cikgu? 16 Mei. So, sempena kempen ini adalah murid-murid yang telah sediakan kad untuk cikgu mereka. So, nampaklah kat depan ni ada banyak stiker good job, smart, super, nice. Banyak dia punya hiasan pun, ada bunga-bunga, ada pula muka smiley kat sini. Macam muka saya bulat-bulat. Okey, lepas tu kita buka, kita tengok mesej dia apa. Dia adalah kad pop-up. Okey, nampaknya selamat Hari Guru. Hashtag terima kasih cikgu. Daripada Nazmi bin Muhammad Nazarudin, 2 Fala daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram. Terima kasih. Dan juga kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kesemua cikgu atas jasa dan pengorbanan cikgu dalam mendidik anak-anak kita dan juga saya lah. Okey, tetapi sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Linda dan Cikgu Yati. Cikgu Zati. Okey, baiklah cikgu, jom kita teruskan penerokan kita, cikgu. Okey. Jadi untuk kita, sebelum kita nak tahu apa itu pengurusan kesihatan poultry, kita kena tahulah apa itu definisi penyakit poultry. Okey, jadi penyakit poultry ini adalah apabila berlaku ketidaknormalan ataupun ada berlaku pada yang tidak normal tu pada badan ataupun pada minda yang boleh menyebabkan ayam ini tidak berfungsi ataupun ada kelainan pada dia. Dia menunjukkan ciri-ciri dia stres, ciri-ciri dia ayam yang pun lain. ada stres, cikgu? Ayam pun ada stres. Okay, kemudian penyakit poultry juga jika ada berlaku kecederaan kepada ayam ataupun kecacatan ataupun ayam tersebut ada menunjukkan sindrom ataupun simptom seperti hidung berair, mata berair, muka bengkak ataupun kepala berpusing, kepala teling, itu juga merupakan salah satu definisi penyakit poultry. Macam ayam sekarang ni dia pun nak cakap tu penyakit ke bukan kan, cikgu? Tak, dia hanya teruja lah kan. Teruja dalam Didik TV ni. Dia lebih teruja daripada kami. Jadi kita sebelum tu kita kan tahulah jenis-jenis penyakit. Kita ada dua jenis penyakit, iaitu jenis penyakit berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit. Jadi kalau penyakit yang berjangkit ni dia boleh berjangkit sesama sendiri ataupun dia boleh berjangkit dari luar. Dari luar. Jadi itu adalah jenis penyakit berjangkit lah. Okey, bagi penyakit tidak berjangkit pula, dia oleh 3 faktor lah. Yang pertama sekali umur, mungkin disebabkan umur yang tua. Kemudian dari segi pemakanan juga, dia mungkin makan apa yang dimakan oleh ayam tu tidak kena pada perutnya. Okey, dan juga alam sekitar. Alam sekitar ni disebabkan oleh serangan makhluk rosak ataupun haiwan liar. Seperti tikus, ular. Itu dia untuk penyakit tidak berjangkit. Tapi penyakit tidak berjangkit ni dia tidak akan menjangkiti ayam lain. Dia akan sendiri sendirilah. Kesian. Yalah.
Jadi untuk penyakit berjangkit ni, kita ada beberapa ejen lah yang boleh menyebabkan jangkitan. Okey, yang pertama virus. Ya. Okey, yang kedua adalah bakteria. Ya. Ketiga adalah protozoa dan seterusnya adalah disebabkan oleh kulat dan juga cacing. Okey. Jadi para pelajar nak tanya ke? Ada soalan? Ada, saya ada. Ya. Okey, Sakani. Okey, apa soalan dia? Cikgu, cacing pun boleh bagi penyakit kepada puteri ke? Oh, cacing. Ya, cacing boleh beri penyakit kepada seekor ayam dan juga ayam-ayam yang lain. Ya, daripada cacing. Walaupun ayam tu makan cacing. Okey. Tapi bukan cacing yang kita kata memberi penyakit ni lah. Dan cacing ini, salah satu nama penyakit tu adalah helminthiasis. Dia boleh menyebabkan usus tersumbat pada ayam tu. Oh, tidak. Jadi bila tersumbat, dia punya pencernaan tidak sempurna. Ya. Dan selalunya cacing ni akan berada pada kalau persekitaran dia kotor. Jadi dia boleh berjangkit antara kalau dia mengeluarkan telur cacing tu, dia boleh berjangkit lah antara ayam yang lain. Okey, baik. Kan? Tapi yang cacing ni hanya pada ayam bukan pada manusia itu. Hanya pada ayam. Okey, nasib baik. Okey. Selamatlah kita. Okey, ada lagi nak bertanya? Cikgu, saya nak tanya. Ya, Syafiq. Dia cakap kulit pun boleh bagi penyakit kepada ayam. Macam mana dia bagi penyakit? Okey, kulat. Kehadiran kulat ni boleh berlaku apabila persekitaran contohnya lantai sarap tu kotor, boleh menyebabkan kehadiran kulat. Jadi apabila kehadiran kulat ni, dia boleh menghasilkan toksin. Jadi bila toksin tu dalam satu reban tu boleh orang kata terimpaklah dengan vaksin tersebut. Jadi dia toksin tersebut. Jadi dia seluruh ayam tu boleh terkena. So boleh disebabkan jangkitan pada semua ayam lah. Kalau ayam terkena maknanya masih boleh selamatkan ayam tersebut. Kalau dari segi toksin, selalunya kita cuba sediakan persekitaran yang lebih bersih lah. Kita buka kipas, kita bagi udara yang segar. Tapi kalau dia tak boleh survive tu, kita terpaksa hapuskan lah. Tidak. Penakaian lah. So ayam pun perlukan kipas lah. Ya. Aircon pun boleh juga? Dia memang aircon sebab aircon. reban di ladang kami memang menggunakan automatik bertutup. Kita ada cooling pad dan kita ada kipas exhaust fan yang untuk menyedut udara sejuk. Bestnya. Kalau kita tutup, dia tak boleh bernafas lah. Nanti dia akan matilah. Yelah, macam ni Ayam tu kotaknya lagi pun sejuk ada daripada warna sini berbagai. sebenarnya kalau ikutkan. Okey. Okay, ada soalan lagi? Cikgu, saya ada soalan. Ya, Kalau Amar. virus ni, macam mana dia boleh terkena pada ayam? Apa dia, Emma? Merempak Ulang. pada ayam. Kalau virus ni, dia macam mana dia boleh merempak? Silakan. Virus. Kalau virus ni kita ada pelbagai cara. Daripada udara, daripada air, daripada pemakanan ataupun daripada sentuhan ayam tu sendiri. Ataupun daripada kita yang pergi daripada ladang yang ada penyakit, kita masuk ke ladang yang biasa, kita pun boleh membawa penyakit. Virus tu boleh melekat pada pakaian kita. So macam mana nak cegahkan penyebaran penyakit ni? Okey, cegah nanti kita akan cerita dalam segmen seterusnya. Itu adalah untuk kaedah pencegahan penyakit. Okey, baik. Okey, ada apa-apa lagi cikgu nak tambah? Okey, bagaimana penyakit ni memasuki ladang? Okey, antaranya adalah dengan daripada pekerja sendiri, daripada kenderaan yang keluar masuk ke dalam ladang. Kenderaan pun boleh, sebab itulah kita panggil sebagai sistem Wildig. Kereta tu kita akan sanitize sebelum masuk ke ladang. Okey, kemudian seterusnya daripada ternakan yang sakit sendirilah. Sebab tu daripada kecil kita memang kena pilih ternakan tu mestilah sihat. Sebab tu keturunan penting, keturunan daripada ibu dia. Itu penting. Pastikan anak ayam tu sihat. Kemudian daripada serangga perosak. Sebab tu kalau kita menyediakan reban ni, kita akan pastikan reban ni maksudnya bebas daripada serangga perosak ataupun kita akan lindung reban ni supaya tak ada haiwan lain yang boleh masuk, yang boleh membawa penyakit kepada ternakan kita. So ada lagi caranya, contohnya beg makanan. Kadang-kadang kita beli makanan, kita beli makanan luar kadang 50 kg punya guni tu. So kadang dalam 10 beg, 50 beg kita ambil daripada supplier. Supplier pula adalah daripada orang yang menguruskan juga ternakan-ternakan ni. Kalau penyakit tu ada pada beg itu, dia boleh masuk dalam ladang, boleh menyebabkan kontak yang lebih meluaslah kepada memang cara untuk virus ataupun penyakit masuk tu memang ada banyak cara. Ada banyak cara. Jadi ada juga cara-cara kita untuk kita elakkan lah. Nanti kita akan bincang untuk topik yang seterusnya lah. Yang seterusnya. Okey. Untuk murid kita yang ada dalam talian, ada tak apa-apa soalan yang anda nak tanya kepada guru anda ataupun cikgu anda? Ataupun semua dah faham dah?
Thumbs up kalau faham. Ya, faham. Oh, okey. Nampaknya semua faham lah, Cikgu. Tapi saya nak tanya, Cikgu, macam berkenaan dengan penyakit ni semua, macam mana kita nak tahu sama ada ayam tu sihat ataupun tak sihat? Okey, cara ayam tak sihat dan tak sihat, kita boleh tengok ciri-ciri ayam yang sihat ni. Ya? Kita boleh tengok pada sini lah, kita bergerak ke sini. Ya? Okey. Okey. Okay, saya bantu Cikgu Linda. Okay, kita keluarkan ayam ni. Harap-harap ayam ni Boleh, Cikgu? boleh. Okey. Itu dia. Comel ni Okey, ayam. saya turunkan ni kat bawah. Okey. Antara ciri-ciri ayam yang sihat, ini ayam ni memang sihat. Sihat lah. Memang aktif. Kita boleh tengok tingkah laku dia. Ya. Macam tadi dia terlompat-lompat, berkokok. Okey, Ya. dia aktif. Dia makan, dia minum. Ya. Dan salah satu lain kita tengok pada badan dia sendiri. Boleh. Pertama sekali kita tengok balung dia. Okey. Ya. Kalau balung dia berwarna merah, Ya. ni macam warna merah ni. Ya. Kemudian dia tegap, tidak terkelepet ke apa ke. Dan dia lembut seperti baldu. Memang kita dapat rasa dia lembut. Ya. Jadi dia memang sihatlah. Kemudian kita akan cek juga pada pial dan juga kepekaan mata dia. Okey. Kalau mata dia tengok macam apabila saya tu dia tutup mata. Ya. Maksudnya dia peka. Mata dia jelas dan tidak buta lah. Ya. Kalau ayam buta kita memang terpaksa kita takailah, kita hapuskan sebab dia tak boleh survive apabila dia tak boleh makan, tak boleh minum. Kan? Kemudian kita tengok cek dia punya badan kalau ada kecederaan. Selalu kecederaan dia adalah pada bahagian yang inilah, bahagian sendi-sendi inilah kita boleh tengok kalau ada ketolan. Okey. So kalau tak ada ketolan tu Tak ada ketolan dia selamatlah, dia sihatlah. Okey. Kemudian kita boleh tengok pada bahagian kelokar dia. Ya. Macam kalau ada kelokar macam bahagian kelokar kita panggil kelokar. Ya. Dia kalau dia lembab dan warna dia adalah warna pucat, dia sihat. Okey. Tapi kalau dia macam ada warna selain daripada warna pucat tadi, kalau ada warna macam merah darah ataupun ada warna lebam, mungkin ada menunjukkan ciri-ciri penyakit lah. Okey. Dan saya rasa ni ayam ni dah cukup sihat lah ni. Okey. Kita masukkan balik. Okey. Ya, ayam ni terbang. Okey, boleh Cikgu. Okey. Boleh ya, Cikgu? Boleh. Okey. Nak angkat balik. Okey. Okey, duduk baik-baik dalam tu. Okey, dah selamat dah. Selamat dah, kita letak balik. Nasib baik dia tak terlepas pula. Nanti kita pula kena main kejar-kejar dengan ayam. Okey, jadi kita tengok itu ciri-ciri penyakit. Okey, boleh. Okey, ciri-ciri penyakit. Contohnya ini antara 3 penyakit yang biasa terkena pada ternakan ayam. Okey, pertama koksidiosis. Kita boleh lihat dia kalau kurang naik berat badan. Bila kita ternakan kita ni, kita ternak contoh dalam 500 ekor ke apa, kita akan buat pemantauan lah setiap minggu. Berat dia kita akan timbang. Jadi bila dia kurang, untuk setiap ekor ayam? Tak ada, kita akan ambil dalam 10% lah. 10% daripada jumlah ayam dalam. So kita akan buat anggaran. Kalau dia berat badan dia kurang daripada piawai, so kita akan kata dia kurang naik berat badan lah. Kita akan asingkan dia dan kita akan bagi makan lebih lah. Okey. Kemudian kadar kematian tinggi, cirit-birit, hilang selera makan, pengeluaran telur berkurangan kalau untuk ayam penelur. Kemudian darah berkumpul, beku. Yang ini najis berdarah ni adalah orang kata yang antara indikator ataupun penunjuk yang utama menunjukkan ayam ini ada penyakit koksidiosis. Sebab berlaku keradangan dalam usus mereka, mereka akan keluarkan najis yang berdarah lah. Jadi kalau dinding usus menebal, lumen, membesar dan mengandung darah ni apabila kita buat postmortem. Kalau ayam tu mati dalam bilangan banyak, kita akan buat report. JPV, Jabatan Perkhidmatan Veteriner akan datang, akan buat siasatan lah. Di situlah akan buat postmortem. Dan kehilangan air. Ini adalah gambar contoh ayam yang ada simptom penyakit. Ada simptom penyakit ni. Okey. Penyakit yang seterusnya? Okey, penyakit yang seterusnya adalah Newcastle disease ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sampar. Okey, sampar selalunya akan menyerang sistem akan menyerang gangguan saraf lah. Akan berlaku gangguan pada saraf. Antara simptomnya ayam ni akan kepala berpusing, kepala teling. Macam tu. Macam ni. Macam kita tengok dekat dalam ni.
kepala dia berpusing. Okey. Kemudian Bukan dia nak tengok belakang lah, bukan. Dia memang bukan. macam itulah. Bukan. Dia Kemudian akan berpusing macam ayam tak betul. dia akan twist lah ke belakang tu. Okey. Okey, yang seterusnya dia akan berlaku kaki dia akan bergeletar. Okey. Kemudian sayap dia akan jatuh, kemudian dia akan lumpuh. Sayap jatuh? Macam Oh, dia okey, macam tu tepak lah. lah. Okey, Kemudian okey, akan okey. lumpuh lah. Dia tak boleh bergerak sebab saraf dia dah terganggu. Oh, tidak. Okey, yang seterusnya keluaran telur lah. Untuk ayam penelur, keluaran telur dia akan menurun. Kemudian akan berlaku berubah warna pada telur. Bentuk dan warna telur tu akan berubah. Yang seterusnya albumin cair. Albumin ni adalah telur warna putih yang ada dekat dalam telur ayam tu. Ya. Itu albumin. Cair sikit lah. Dia akan cair. Okey. Kemudian akan mengalami cerit-berit. Ya. Kemudian akan berlaku bengkak pada tisu mata dan juga leher. Oh, okey. Kemudian penyakit sampan ni juga membawa kematian sebanyak 100% bagi ayam yang telah dewasa. Kalau anak ayam tu dia ataupun ayam lagi muda tu tak semestinya semualah, tapi yang dewasa tu memang semua yang akan kena Semualah lah. kira penyakit ni sangat bahaya. Sangat kalau ada je kita dapat tahu ayam tu terkena penyakit sampar, selalunya satu reban kita akan hapuskan supaya dia tidak merebak ke reban-reban yang lain dan juga ke ladang-ladang lain lah. Jadi ini memang antara penyakit yang popular dan sangat bahaya yang kepada paling ternakan. ditakuti oleh penternak dan juga semua lain. Okey, dan yang terakhir sekali penyakit yang biasa adalah infectious bronchitis. Infectious bronchitis, So IB. IB. So dia penyakit menyerang pernafasan lah. So kita boleh tengok dari simptom batuk setelah 18 hingga 48 jam terdedah pada virus. Dia akan batuk teruk sehingga boleh nampaklah muka dia bengkak. Cecair pada kalau anak ayam dia akan keluar cecair pada hidung lah. Kemudian kes bengkak bahagian muka dia boleh nampaklah sebab apabila terganggunya saluran pernafasan tu, muka dia akan bengkak lah. Maksudnya ada problem lah pada saluran pernafasan. Selalunya mortaliti ataupun kita kata kadar kematian pada anak ayam 60%. So kalau terkena memang selalunya kita akan hapuskan juga untuk mengelakkan daripada tersebar ke reban yang lain. So kita boleh tengoklah simptom lain, pengambilan makanan menurun dan juga pengeluaran telur menurun hingga 50% dengan kualiti telur yang rendah. Okey, ini antara 3 penyakit yang sering berlaku dalam industri poultry. Okey, baik. Cikgu, saya nak tanya sebelum kita berehat, Cikgu nak tanya kalau ayam batuk tu batuk macam mana, Cikgu? Sama lah macam kita ke? Kita boleh detect lah dia batuk. Okey, ingat je. Adalah, sama lah. Ada cough dia lah, macam betul kan? Ada bunyi macam batuk lah. Bunyi macam batuk. Okey. Sebelum kita menemukan dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Darwish Adlan bin Dahlan. Kami ingat setiap masa jasa guru mendidik bangsa. Sambutlah ini ucapan kami. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Syukron jazilan. Jangan kian. Ahli guru. Ustaz, terima kasih cikgu. Abang ke sekolah ni. Bye. Sambutlah ini ucapan kami. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan cara-cara menggunakan bilik mandian basmi kuman di ladang poultry. Langkah pertama, sebelum memasuki bilik mandian basmi kuman, kita perlu menanggalkan kasut. Kemudian memasuki ruang pertama, iaitu ruang persalinan pakaian. Perkara yang perlu dibuat apabila memasuki ruang pertama ini, pelajar akan meletakkan barang peribadi di dalam rak yang disediakan dan terus memasuki ruang kedua, iaitu ruang semburan. Apabila pelajar keluar daripada ruang kedua, semburan, pelajar akan ke ruang yang ketiga, iaitu ruang menyalin pakaian khas ladang. Ini adalah pakaian khas ladang yang disediakan.
Selepas pelajar memakai pakaian khas, boot yang disediakan di luar akan pakai oleh pelajar. Pelajar selesai memakai PPE yang disediakan dan telah melalui bilik mandian basmi kuman. Didik TV KPM. Itu dia video tadi kan, baju mereka sama dengan baju saya kan, Ego? Baju ladang kan yang ni panggil dia? Ini baju ladang. Tapi apa kaitan baju pula? Apa kaitan video tersebut berkenaan dengan apa yang kita terokai hari ni, Ego? Okey, jadi video tadi saya nak tanya pada pelajar. Sama ada pelajar tahu ke tidak video itu berkaitan dengan apa? Okay, siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak jawab? Nak jawab. Okey, Syahira. Okey, apa video tu berkaitan dengan apa, Syahira? Kaitan tentang biosecurity ladang. Biosecurity ladang. Bilik mandian. Okey, apa fungsi dia? Bilik mandian ialah satu amalan untuk mengelakkan daripada penyebaran penyakit berlaku. Untuk daripada penyebaran penyakit berlaku memasuki ladang. Sebelum memasuki bilik mandian, pelajar perlu diberi pengetahuan kawasan penularan dan bebas daripada penyakit yang berisiko tinggi. Okey, betul tu. Betul, Ego? Betul. Okey, baik. Tahniah. Jawapan yang betul. Walaupun saya tak tahu jawapannya betul ke tak, tapi betul lah, Ego. Okey, itu adalah antara cara-cara untuk kita mencegah penyakit lah. Okey. Jadi untuk mengawal dan mencegah penyakit ni daripada terus menyebar, kita ada 3. Okey, yang pertama tadi video tadi kita tunjuk itu kita panggil sebagai biosecurity. Okey, dan yang kedua adalah perubatan lah, dan yang ketiga terakhir adalah vaksinasi. Jadi kita akan fokus kepada vaksinasi pada hari ini. Okey, apa itu vaksinasi? Syah tahu tak? Ayo, cikgu yang tanya saya pula. Okey, mungkin ada tak di antara anda murid-murid yang ada dalam talian boleh tak tolong saya apa itu vaksinasi? Okey, tolong Sean. Saya lebih kurang faham lah, tapi definisi dia yang betul tu mungkin saya tu takut sikit lah nak jawab. Tak apalah, mari saya tolong Sean lah. Okey, siapa nak cuba? Tolong saya. Ada siapa nak cuba? Ada Iqbal siapa nak cuba? atau Syafiq? Cikgu saya nak cuba, Ego. Okey. Betulkan kalau salah, Ego. Okey, tak apa. Vaksinasi ni dia proses untuk memberi keimunan daripada luar badan kepada ternakan. Ada beberapa kaedah pemberian vaksin ni. Salah satunya suntikan daging. Pada suntikan daging ni, suntikan akan dilakukan pada bahagian dada atau bahagian peha, di mana ada daging ternakannya lah. Dan suntikan ni perlu dilakukan kepada ayam dengan dos yang betul mengikut dia punya jenis vaksin. Okey, betul tu Syafiq. Okey, itu antara kaedahnya lah. Okey, betul. Tuan cikgu sebab betul. Okey, so secara umumnya vaksinasi ni merupakan satu konsep untuk kita merawat untuk mencegah. Bukan merawat, mencegah penyakit ayam dengan memasukkan ejen penyakit seperti virus, bakteria, protozoa ke dalam tubuh badan ayam. Okey, vaksin ni fungsi dia untuk kita aktifkan antibody yang ada dekat dalam badan ayam ni. Maksudnya kita masukkan macam contoh virus yang dah lemah tu kita masukkan dalam badan. Yang dah lemah yang dimatikan ke dalam tubuh badan ayam. Jadi apabila penyakit yang sebenar datang masuk ke dalam tubuh badan ayam, antibody yang dah aktif dalam badan ayam ni dia akan melawan penyakit tersebut. Dia umpama macam kita kerahkan askar-askar dalam badan kita. Okay, kita ada tentera-tentera yang kita bangunkan dalam badan. So apabila tentera tu dah kenal, virus itu adalah penyakit melalui vaksin tadi, dia kata so bila virus yang sebenar datang, tentera dah ready. Dia akan lawan penyakit itu. Itu adalah orang kata tujuan utama vaksinasi itu dilakukan. Baik. Okey, jadi dekat dalam vaksin ni ada 3 jenis lah, iaitu vaksin virus hidup, vaksin virus yang dilemahkan dan vaksin virus yang dimatikan. Okey, jadi kami ada bawa contoh vaksin lah. Ada Ibu. Okey, boleh Cik Linda tolong saya. Okey, pertama sekali kita Cik Linda kena pakai sarung tangan lah. Okey, kemudian untuk memegang botol vaksin ni pun kena kaedah yang betul lah. Kita kena pegang di bahagian atas. Jangan pegang di bahagian tengah ataupun bahagian bawah lah, sebab suhu badan kita ni boleh menyebabkan potensi vaksin tu
Macam ni lah, tak merosakkan boleh dia. pegang pada botol lah, kena pegang pada penutup. penutupnya. Okey, ni adalah vaksin ND plus IB. Okey. ND tu mewakili yang kita terang Newcastle disease tadi, penyakit sampar, dan juga IB itulah infectious bronchitis. Okey, dia dua sekali lah. Dia kaedah dia dengan memberi titis mata. Titis mata. Okey. Kita akan tunjuk. Sekejap. Okey. Dalam vaksin ni, dalam kaedah pemberian vaksin, ada 9 lah, antaranya ada 9 kaedah yang kita lakukan di ladang poultry lah. Okey, boleh tengok pertama sekali titis mata, titis hidung, mulut, suntik daging. Suntik daging ni di bahagian dada ayam. Kemudian tusuk jarum di kepak. Kita akan tusuk dengan kepak ayam. Kemudian suntik bawah kulit dan juga penyempuran dan bagi secara air minuman dan juga makanan. Misal kata yang suntik daging, tusuk jarum tu semua dia bergantung kepada jenis vaksin ataupun jenis penyakit ke ataupun ni cuma cara yang berlainan? Dia setiap ayam ni macam contohnya kita buat pada ayam penelur lah. Ayam penelur dia ada jadual pemberian vaksin dia mengikut umur dia dan juga jenis vaksin yang berbeza. Kaedah dia pun kita ikut berbeza lah. Mengikut kaedah dan vaksinnya tu. Ya, betul. Yang paling penting sekali dalam vaksin adalah peralatan. Kalau tak ada peralatan kita tak boleh lah. So Cik Belinda beritahu saya tak? Okey. Yang pertama sekali, peralatan yang kita bawa adalah injektor. Ni adalah injektor. Injektor ni kita akan suntik lah. Kita ada syringe, jarum dia. Kita akan suntik di bahagian dada ayam. Tak kira kanan atau kiri lah, kita tengok pada keperluan vaksin tu. Okey. Injektor. Yang seterusnya adalah tusuk kepak ataupun vaksinator. Yang ini kita untuk tusuk kepak lah. Tusuk kepak ayam. Okey. Okey, yang terakhir sekali adalah botol. Okey, dua botol ni adalah botol penitis yang kita gunakan untuk kita titis mata dan juga titis hidung. Okey. Kita akan hidung tapi yang ni kena terbalikkan lah. Kita terbalikkan. Okey. Ingat tu titis dari bawah bukanlah. Kena dari atas. Okey, baik. Okey. Jadi, saya sebenarnya telah memberi tugasan kepada pelajar untuk mencari maklumat tentang 6 kaedah pemberian vaksin. Okey. Jadi mari kita Syafiq dah terangkan tentang pasal suntik daging tadi. Jadi yang lain boleh terangkan pada cikgu untuk 6 yang lain. Siapa dulu nak terangkan? Saya cikgu. Okey, Faiz. Okey, terangkan awak dapat kaedah pemberian vaksin apa, Syafiq? Faiz, maaf. Saya dapat tentang suntikan bawah kulit. Okey, suntikan bawah kulit. Okey, bagaimana suntikan bawah kulit tu? Boleh terangkan? Kaedah yang pertama, kita perlu menyediakan bahan dan peralatan bagi tujuan pemvaksinan. Yang kedua, mencampurkan bahan pelarut vaksin ke dalam botol vaksin. Yang ketiga, menggoncang botol vaksin yang telah bercampur dengan bahan pelarut sehingga larut kedua-dua bahan. Yang keempat, menyukat vaksin menggunakan pincagari mengikut sukatan yang ditetapkan mengikut umur ayam. Yang kelima, mengepom ke semua ayam yang hendak diberikan vaksin. Yang ketujuh, menangkap ayam dengan kaedah yang betul dengan menggunakan 2 tangan. Seterusnya, memegang ayam dengan kaedah yang betul. Yang terakhir, memvaksin ayam dengan cara suntikan bawah kulit. Okey, bagus Faiz. Okey, yang seterusnya siapa lagi? Kaedah yang seterusnya? Saya cikgu. Okey, Syahira. Apa dia? Awak dapat apa, Syahira? Saya dapat tusuk kepak. Okey, tusuk kepak. Okey. Cara dia sediakan bahan dan peralatan. Kemudian bahan dan peralatan dia adalah seperti jarum. Okey, jarum yang saya tunjuk tadilah. Vaksinator. Bekas dan air yang mendidih. Kemudian sterilkan peralatan. Setelah sterilkan, asingkan ayam yang hendak divaksin dan tusuk bawah kepak ayam dengan berhati-hati. Dan ayam diasingkan setelah divaksin. Okey, bagus. Seterusnya? Sakani? Saya cikgu. Oh, Iqbal. Okey, Iqbal. Saya punya kaedah vaksinasi melalui minuman. Okey, minuman. Okey, yang pertama, kita mestilah mematuhi dan mengetahui cara-cara pemvaksinan melalui minuman. Yang kedua, pastikan peralatan dan bahan yang diberikan mencukupi. Yang ketiga, pastikan vaksin sentiasa disimpan di dalam
bekas yang bersuhu situ lekuk. Yang keempat, keluarkan palung minuman daripada ladang atau pastikan palung minuman dalam keadaan yang bersih. Kelima, isikan air suling sebanyak 10 liter ke dalam besen. Keenam, campurkan pelarut vaksin dengan jenis vaksin yang digunakan sehingga larut. Ketujuh, sebatikan campuran pelarut dan vaksin. Kelapan, memasukkan vaksin yang telah sebati ke dalam besen berisi air suling. Kesembilan, gaulkan vaksin itu sehingga sebati sebetulnya. Kesepuluh, isikan campuran tersebut ke dalam palung minuman sebanyak 3/4. Okey, yang ke-11 yang terakhir, berikan palung minuman tersebut yang berisi vaksin kepada tenakan. Okey, bagus Iqbal. Langkah yang banyak itu 11 langkah, tapi saya rasa sebab kita kena pastikan bahawa vaksin tu diberikan dengan cara yang betul kan. Kalau tidak nanti dia tak ada dia punya keputusan ataupun cara pemberian tu kalau tak betul nanti tak ada hasil. Tak efektif lah. Tak efektif, itulah perkataan dia. Okey, silakan Ibu. Ada lagi ke? Ada. Seterusnya kita akan buat demonstrasi. Sakani nak juga? Okey, boleh. Kita ada masa lagi. Okey, Sakani. Okey, bagi kaedah saya adalah kaedah penyemburan. Jadi penyemburan ni kita perlu campurkan sedikit pelarut vaksin dengan jenis vaksin yang digunakan sehingga larut. Jadi kita perlu masukkan vaksin yang telah sebati ke dalam besen berisi air suling. Lepas dah sebati baru kita masukkan larutan vaksin ke dalam tong penyemburan. So barulah kita boleh sembuh vaksin secara langsung kepada ternakan. Itu bagi kaedah semburan anak ayam. Okey, cikgu, rasanya kita ada cukup masa untuk tunjukkan ataupun untuk membuat demonstrasi vaksin itu. Okey, jadi sebelum kita nak memulakan aktiviti pemaksinan, perkara pertama ialah kita perlu pastikan kita memakai pakaian keselamatan ataupun PPE yang lengkap lah. Okey, yang pertama adalah seperti baju yang Shan pakai dan juga Cikgu Linda ni. Cikgu Linda pun pakai pakaian ladang kami tenaga pengajar pakai semasa di ladang. Okey, baik. Okey, yang kedua kena pakai pemutuk mulut. Kena pakai pelitup muka. Untuk mulut. Kita pakai juga. Okey, saya pun pakai sekali Ibu. Okeylah. Okey. Saya dah bersedia Cikgu. Okey. Terus sarung tangan. Saya rasa murid-murid yang ada dalam talian pun ada ayam kan juga Ibu? Ada ayam 7 ayam masing-masing. Itu dia comelnya. Sean boleh pakai glove. Okey ya. Okey, Sean pun kena pakailah sebab Sean pun nak buat demonstrasi. Saya pun buat sekali Ibu. Boleh. Okeylah sarung tangan ni. Saya rasa tiba-tiba macam doktor pula. Nak masuk. Okey, yang terakhir adalah Google. Google tak perlu pakailah sebab Cikgu Linda dan Sean pun sudah memakai cermin mata, dah cukup untuk memberi perlindungan kepada mata lah. Okey. Okey, jadi Cikgu Linda akan bantu saya. Ya. Pertama sekali Cikgu Linda akan buat pembancuhan lah. Pembancuhan vaksin. Kita nak pastikan vaksin tu larut lah sebab dia tak larut lagi. Dia serbuk. Macam serbuk lah. Okey. Jadi kita akan gunakan pelarut berwarna biru lah. Kenapa kena warna biru? Sebab kita suka warna biru dan bukan warna merah. Bukan. Kenapa Ibu? Jadi kenapa kita perlukan pelarut warna biru? Sebab kita nanti apabila kita titis pada mata ayam ni, kita boleh nampak mata tu dia berwarna biru. Jadi kita dah boleh kenal pasti ayam yang telah divaksin ataupun yang belum divaksin. Jadi sebab kadang-kadang ayam ni biasalah hidup berkejar-kejaran semua. Jadi bila terlepas tu kita bila nak vaksin kita tengok mata dia dah biru. So kita dah tahu dia telah divaksinkan. Kita akan elakkan daripada double dose lah. Okey, baik. Cikgu Linda nak saya bantu ke? Untuk buka ni. Bagi saya sarung. Okey, sarung tangan ya. Okey. Saya pakai dulu. Alright. Sambil Cikgu Linda buka dulu pelarut biru tu. Okey. Boleh Ibu? Kena buka ni. Tapi saya nak tanya Ibu, kenapa warna biru bukan warna merah, bukan warna ungu, bukan warna hijau? Memang berlainan warna ataupun biru yang paling senang untuk kita tahu? Sebab yang lebih jelas kalau merah, kadang-kadang kalau merah kita takut dia ada penyakit lain. Kan? Kalau kuning pun kita takut juga ada penyakit lain juga. So jadi biru adalah yang tidak berkaitan dengan penyakit. Jadi dia ni lah. Tak boleh buka pula saya. Macam ini kalau kita nak buka, kita senang je, kita tarik je. Ada macam penutup dia. Okey. Boleh buka macam tu lah.
Oh, itu dia. Oh, mana punya terbuka. Ini tutup. So, kita dah buka ni. Ya. Oh my god. So, yang tu pun kena buka lah. Mungkin mereka yang di rumah pun mereka juga akan jalankan ke hanya... kita akan jalankan nanti di sekolah lah. Di sekolah bila nanti balik lah. nanti kita akan jalankan bersama lah. Okey. Okey. So, untuk sekarang jaga anak ayam dulu lah. Okey. Okey, so Okey, itu dia berjaya pun buka. Okey, berjaya. Okey. Yang tu pun kena buka. Boleh je, Go? Boleh. Okey, kita dah buka. Okey. Cikgu Zati, apa lagi kita buat? Okey, kemudian kita tuangkan pelarut biru tu sedikitlah ke dalam botol vaksin tu untuk bagi biar larut lah. Berapa banyak, Go? Kita agak-agak je. Oh, agak-agak. Okey. Misalkan dia dah menutupi para serbuk tu lah. Ya. Okey, kemudian kita tutup semula. Okey. Okey, dan kita goncangkan. Goncang macam itulah dengan perlahan-perlahan. Tak boleh laju-laju lah. Tak boleh. Kalau laju nanti akan ada haba yang terhasil. Oh. Okay, sebab virus ni kita simpan dalam dalam keadaan suhu sejuk supaya sebab ini adalah live vaksin kan. Cikgu Zati adalah vaksin hidup. Virus hidup. Jadi kita nak dia tak matilah. Jadi kita goncang macam ni supaya dia tak panas, tak ada suhu pada macam kita tak bagi suhu pada dia. Kalau kita laju nanti dia akan jadi panas. Panas kan nanti dia akan tercemar pula ataupun bukan tercemar lah tapi nanti rosak pula ya, Go. Jadi okey, so cikgu buat perlahan sikit, Cikgu. Kita akan berehat seketika sambil cikgu sediakan vaksin dan kita akan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Linda dan Cikgu Zati. Okey, baiklah, kita nak tunjukkan kepada anda semua cara pemvaksinan melalui kaedah apa, Ibu? Kaedah titis mata. Okey, jadi tadi pun kita dah campurkan vaksin tersebut dengan pelarut biru dan kita pun telah bahagi kepada dua, satu untuk Sean dan satu lagi untuk Cikgu Linda. Okey, baik, Ibu. Okey, kemudian kita pegang ayam tu, pastikan tidak pegang terlalu kuat lah. Boleh menyebabkan, kalau pegang terlalu kuat boleh menyebabkan ayam tertekan ataupun mati. Ayo, tidak. Okey. Okey, pegang cara macam Cikgu Linda, pegang kepala anak ayam tu slow. Slow. Kita pusingkan sikit. Relax. Okey, ni kemudian pastikan mata anak ayam tu terbuka. Okey. Dan kita titiskan titis sahaja. Okey. Okey, saya cuba, Ibu. Cikgu boleh teruskan dulu. Okey, kita tengok dia tutup mata ni. Kalau dia tutup mata tu kita pegang-pegang sikit lah. Berapa banyak, Ibu? Satu titis je. Setitis. Sila buka mata anda. Okey. Okey. And titis. Itu dia. Okey. Jadi kedua-dua belah ke satu je cukup? Sebelah saja. Sebelah saja. Boleh nampak mata dia, dalam mata dia warna biru. Maksudnya telah divaksinkan. Okey. Boleh tak balik lah. Satu je. Okey, baiklah. Okey. Okey. Yeay. Okey, tak susah sangat, Ibu, kalau kita tahu kaedah yang betul, Ibu. Jadi apabila pelajar dah mahir, dia kompeten dengan kemahiran ni, sekejap je dia buat. 200 ekor, 300 ekor sekejap je. Sekejap je boleh buat. Okay, bukan macam saya lah. Saya ambil masa sikit. Saya rasa satu ni dah 3 minit dah. Kalau nak 300 tu, satu hari tak habis, Cikgu. Okey, Cikgu. Jom, okey, sebelum kita akhiri perbicaraan kita pada hari ini, apa kata kita boleh tanya salah satu daripada murid kita yang ada dalam talian untuk buat rumusan daripada penerokan kita. Siapa nak cuba? Okey, siapa? Ataupun cikgu pun boleh pilih.
Kita bagi Sakani lah. Sakani, apa yang awak dapat pada hari ini, pembelajaran pada hari ini? Oh, jangan lupa pasang mic ya. Pasang mic. Okey, hello. Okey. Apa yang awak dapat dalam pelajaran hari ini? Okey, dalam pembelajaran ini saya dapat mengetahui pasal kesihatan di poultry, bagaimana penyakit ataupun pencegahan boleh berlaku kepada jenis-jenis juga jenis-jenis penyakit ayam yang boleh berlaku kepada ternakan. Jadi dengan jenis penyakit yang itu kita boleh tahu berapa kaedah yang kita boleh mengatasi untuk mencegah penyakit yang berada pada ternakan poultry. Okey, betul tu Sakani. So di sini kita boleh lihatlah betapa pentingnya kita menguruskan kesihatan poultry. Sebab poultry ni haiwan dia jenis kecil. Jadi apabila penyakit yang ada tu boleh merebak dan boleh menyebabkan kerugian lah pada peternak. Jadi kita perlu pastikan pengurusan kesihatan kita, kesihatan ayam ni ataupun poultry ni efektif lah dan berkesan. Okey, mungkin kita ada masa untuk lagi seorang pelajar ataupun seorang murid untuk memberikan rumusan mereka ataupun apa yang anda telah pun belajar daripada penerangkan kita. Okey, Amar lah. Amar boleh? Apa yang awak dapat daripada hari ini, Amar? Buka mic, Amar. Ya, Amar? Apa yang awak dapat pada hari ini? Kenapa? Okey, saya rasa kita belajar, maksudnya setiap ternakan tu kita perlu jaga daripada kesihatan dia semua. Kita perlu vaksin dia untuk bagi dia sihat dan elak pada ternak penyakit yang berbahaya. Okey, terima kasih Amar. Dan mungkin cikgu pun boleh beri rumusan daripada penerangkan kita hari ini. Mulakan cikgu dengan cikgu Zati dulu. Okey, jadi sebenarnya sangat pentinglah untuk kita mencegah dan mengawal penyakit daripada menyerang ternakan. Kerana jika penyakit menyerang ternakan, sebenarnya akan memberi kerugian kepada penternak terutama sekali lah. Pertama, bila membeli kos anak ayam bukan murah. Anak ayam kemudian kos makanan lagi. Kemudian tak balik modal lah kiranya. Dia dapat untung lah. Disebabkan kita pula industri ayam ni, daging ayam ni ramai orang nak beli. Jadi takut penternak tak dapat nak capailah untuk permintaan pasaran tu. Kalau ikutkan daging ayam ni merupakan protein yang termurah sebenarnya. Okey, protein termurah dalam pasaran di Malaysia selain daripada lembu lembu dan juga ikan lah. Jadi jika berlaku kata serangan penyakit ni, dia akan menyebabkan orang kata kekurangan stok makanan ataupun stok ayam segar ataupun ayam sejuk beku dalam pasaran akan menyebabkan harga mahal. Sekarang ni pun harga pun dah mula naik kan. Jadi itu adalah antara salah satu sebab kenapa harga ayam boleh naik. Okey, terima kasih cikgu lagi sekali kepada cikgu Linda dan juga cikgu Zati atas perkongsian ilmu cikgu bersama kita dan juga mermaid kita yang ada dalam talian. Aizat, Sakani, Amar, Syafiq, Syahira dan juga Faiz. Dan kepada mereka yang menonton, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi mengurangkan penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya. Bye. Pegang ayam.